Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Macam biasa bersama saya Kristina dalam slot Sirah Time. Macam biasa juga kita di showroom Al-Quran pertama di Malaysia, iaitu Arayin Hijrah Global Sendirian Berhad. Tapi kita akan kongsi juga berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Okey, kita dah habiskan berkenaan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam. Jadi hari ini kita masuk berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Okey, jadi untuk anda yang belum lagi subscribe YouTube channel kita Arayin Hijrah, anda boleh pergi sekarang dekat YouTube, cari, subscribe, like video kita, share dan komen. Okay, dan juga sama juga dengan YouTube channel kita Nur Hafizah Saad. Okay, itu dah tin punya lah. Okay, dan juga FB page kita untuk anda yang selalu layan FB kan, anda boleh pergi ke FB page kita Arayin Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Anda boleh ikuti kita di sana lah. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian pada petang ni, kita baca doa dulu lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatika wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Okey. Alhamdulillah. Okey, jom kita sambung berkenaan dengan bersambung daripada kisah kongsi pasal Nabi Nuh alaihi salam. Okey, bersambung dan berkait dengan kisah Nabi Idris alaihi salam, yang mana Nabi Idris alaihi salam hilang dari pangkuan keluarganya. Jadi bersambunglah dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang akan membantu orang kata kaum Nabi Idris alaihi salam yang mana dah mulakan semula penyembahan berhala. Jadi Allah hadirkan Nabi Nuh alaihi salam untuk perbaiki pula kaum-kaum pada zaman tu yang mulakan penyembahan berhala. Jadi setelah 400 tahun lamanya kaum Nabi Idris alaihi salam menyembah berhala, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan pula hamba-Nya yang bernama Syakirin. Jadi kita ubah sikit hari ni punya penyampaian. Saya nak anda ingat poin-poin hari ni. Syakirin. Okay, tengok ni Syakirin saya tulis. Okay, ini poin keyword hari ni. Syakirin, Allah utuskan hamba-Nya bernama Syakirin. Poin yang pertama. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan hamba-Nya yang bernama Syakirin untuk bimbing kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sama ketika zaman sewaktu Nabi Idris alaihi salam masih hidup. Jadi siapakah Syakirin ni? Syakirin adalah anak kepada Lama, iaitu Lama ni anak kepada Matusyalih. Okay, biasa dengarkan berkenaan dengan Matusyalih dalam kisah kita sebelum ni. Matusyalih ni merupakan siapa? Anak Nabi Idris alaihi salam. Matusyalih anak kepada Nabi Idris. Jadi ketika masih muda, Syakirin sangat sedih melihat kaumnya yang asyik menyembah batu berhala. Jadi dia sangat bencilah, tak suka sangat masuk dengan, macam dia tak in lah, tak masuk dengan kaumnya pada ketika itu sebab mereka terlalu obses untuk penyembahan berhala. Okay, jadi apa yang masa tu kaum dia buat, pada zaman tu kaum dia buat, setiap kali pulang kerja, setiap kali pulang daripada kebun ataupun daripada sungai, okay, ataupun daripada hutan, mana diorang ni memburu pada masa tu. Okay, setiap kali diorang balik daripada memburu, diorang terus menghadap berhala dan menyembah berhala pada Syakirin. Okay, Syakirin ni siapa? Anda kena nantikan siapa yang saya maksudkan dengan Syakirin. Okay, jadi Syakirin amatlah marahlah. Dia membentak dan hatinya rasa macam sangat marah. Sebab apa? Perbuatan kaumnya pada masa itu. Okay, jadi Syakirin pun rasa macam dia pertikaikan kenapalah kaum dia perlu buat macam tu, kenapalah kaum dia perlu menyembah batu berhala yang tak hidup langsung tu. Jadi setiap hari Syakirin menyisihkan dirinya daripada kaum-kaumnya semua tadi yang menyembah berhala. Lalu dia bekerja membina kehidupannya sebagai bakal utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi Syakirin ini merupakan bakal utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum menjadi utusan Allah, beliau bernama Syakirin. Jadi setelah genap umurnya 40 tahun, Syakirin mula didatangi wahyu yang mana Allah perintahkan dia supaya menyeru kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan perbuatan menyembah berhala yang tidak bernama tu. Jadi sejak tu Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan nama Syakirin kepada nama, asalnya nama baginda adalah Syakirin. Setelah kedatangan dan ataupun kehadiran wahyu yang Allah sampaikan kepada baginda, namanya bertukar kepada Nuh.
Jadi macam yang kita tahulah sekarang, Nabi Nuh alaihi salam baginda adalah pada asalnya nama baginda adalah Syakirin. Okey, yang mana Syakirin ni bermaksud orang yang sengsara, sedih kerana melihat kaumnya yang berdegil, tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejak tu nama Syakirin ni apabila telah berubah kepada nama Nabi Nuh alaihi salam, lebih terkenal lah dengan nama Nabi Nuh alaihi salam. Jadi setelah Nabi Nuh alaihi salam diangkat menjadi rasul, bekerjalah Nabi Nuh siang dan malam menyeru kaumnya tak henti-henti untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meninggalkan perbuatan menyembah patung berhala lah. Jadi seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, kaum Nabi Nuh alaihi salam menyembah 5 jenis berhala. Okey, next keyword saya nak kongsikan kepada anda, saya harap anda semua dapat daripada kisah hari ni. Okey, jadi kelima-lima berhala pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ada 5 jenis, iaitu yang pertama ialah Wat. Yang pertama adalah Wat. Okey, yang seterusnya berhala yang kedua diberi nama Suwa. Take note, okey, sebab keyword ni sangat penting supaya nanti kalau anda lupa macam mana perjalanan kisah dia, kurang-kurang anda ingat keyword dan anda boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Okey, kita sambung. Tadi Wat, Suwa, seterusnya Q tau, last ni Q. Yang seterusnya adalah Yaghus. Susah lah, sepatutnya saya tulis terbalik kan. Kalau saya terbalikkan macam ni, nampak tak? Tak nampak. Okay, Yaghut, Yaghut, Yaghut. Jadi itu nama keempat bagi jenis-jenis berhala pada zaman Nabi Nuh. Dan yang terakhir adalah Nasr. Okay, Nasr. Okay, jadi ada 5 jenis berhala pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama adalah Wat, yang kedua adalah Suwa, yang ketiga adalah Ya'uq, yang keempat adalah Yaghut, dan yang kelima adalah Nasr. Okay, baik. Jadi itu keyword untuk perkongsian kita pada petang ni. Okay, saya harap anda semua ingat apakah nama-nama ataupun keyword-keyword yang telah saya kongsikan dalam live. Okey, kita sambung. Jadi kelima-lima berhala ini asalnya adalah orang-orang soleh di kalangan kaum Nuh alaihi salam. Okey, jadi disebabkan mereka sangat kasih akan orang-orang ini, okey, ni nama orang-orang soleh tadi setelah mereka pergi meninggalkan dunia. Okey, jadi kaum-kaum ataupun pengikut-pengikut mereka membuat patung yang seakan-akan diri mereka lah. Okey, jadi disebabkan itulah mereka mula menyembah berhala. Jadi mereka memahat kerana kasih kepada orang-orang, 5 orang tadi yang saya sebutkan nama tu lah. Okay, sebenarnya 5 jenis ni dimaksudkan dengan orang-orang soleh yang pernah hidup pada zaman tu lah. Okay, jadi sama seperti kisahnya dengan anak Mahlil. Okay, anak Mahlil dan anak Nabi Idris alaihissalam, yang mana anak mereka buat perkara yang sama, termakan dengan hasutan syaitan, membuat patung berhala, datang ziarah patung berhala tersebut, lalu akhirnya mereka menyembah dengan hasutan syaitan tadi. Mereka akhirnya menyembah beramai-ramai patung berhala yang diciptakan mereka tu. Jadi setiap hari Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Nuh alaihi salam terus mendekati setiap rumah ataupun setiap Waalaikumsalam, selamat petang. Okey, jadi Nabi Nuh alaihi salam pergi kepada setiap rumah yang ada, rumah-rumah kaum dia lah, dan tak ada satu rumah pun yang tertinggal daripada Nabi Nuh alaihi salam menjalankan dakwahnya. Okay, jadi dia berjalan dengan sedih. Kerana apa? Kerana dalam hatinya dia sudah berasa bahawa kaumnya sangat sukar untuk mempercayai seruannya yang ikhlas. Dan setiap kali je Nabi Nuh AS mengajak sesuatu keluarga ni, mereka semua buat apa? Mereka semua menutup telinga mereka dengan jari telunjuk masing-masing. Okay, mereka tak mahu mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Macam itulah kisah dia. Jadi setelah sesebuah keluarga kaum yang menutup pintu rumah, Nabi Nuh AS berjalan pula ke rumah yang lain, dan keluarga rumah-rumah yang didatangi oleh Nabi Nuh AS menggelengkan kepala dan merasa bosanlah dengan seruan ajakan Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Nuh AS ni tak pernah rehat, dalam menyampaikan seruan dakwahnya sampailah dia memang betul-betul letih. Baginda Nabi Nuh AS akan rehat jugalah. Walaupun baginda rehat, namun baginda tetap bangun dan teruskan untuk menyambung ajakannya untuk kaum-kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Nuh AS dia
dia makan dengan sikit, tidur pun dengan sikit. Apa yang difikirkan hanyalah untuk menyampaikan seruan Allah SWT. Jadi dia makan hanya ketika berbuka puasa dan bersahur sahaja, kerana Nabi Nuh AS dia berpuasa setiap hari. Jadi pada satu hari ketika Nabi Nuh AS mengajak kaumnya beriman kepada Allah SWT, datang pemuda-pemuda jahat memukul Nabi Nuh AS. Hal tersebut menyebabkan Nabi Nuh AS rebah terduduk dengan kepalanya berdarah. Jadi mengalirlah darah-darah pada muka Nabi Nuh AS pada ketika itu. Dan Nabi Nuh AS terus mengangkat mukanya yang berdarah itu, memandang kepada kaumnya yang tidak berhati perut tu. Dan Nabi Nuh AS tak berkata apa-apalah, hanya mampu bersabar. Malah tidak marah kepada kaumnya itu. Kerana apa? Nabi Nuh AS dia menadahkan tangannya, terus berdoa kepada Allah SWT, wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, kerana sesungguhnya mereka belum lagi mengetahui akan hakikat kebenaran agamamu yang aku bawa ini. Itulah apa yang didoakan oleh Nabi Nuh AS kepada Allah SWT. Dengan kesabarannya, meneruskan dakwahnya, dia pohon lagi kepada Allah SWT supaya mengampuni kaumnya. Kerana apa? Biasalah bagi Nabi Nuh AS, mereka takkan mudah untuk menerima. Jadi usaha tu perlulah. Sebab tu Nabi Nuh AS tak henti-henti, walaupun semua rumah dia dah pergi, tapi tetap lagi baginda Nabi Nuh AS teruskan dakwahnya. Jadi setelah itu, dengan wajah yang berdarah merah, Nabi Nuh AS terus pulang ke rumahnya untuk membersihkan semua darah-darah yang ada pada wajahnya lah. Dan pada hari-hari yang lain pula, Nabi Nuh telah keluar untuk mendakwah kaumnya. Bersatu hari ni, tiba-tiba beliau terpandang kepada kaumnya yang sedang berkumpul kerana sedang mengadakan satu majlis jamuan makan. Jadi melihat orang-orang dalam majlis jamuan makan tu, Nabi Nuh AS pun datang mendekati mereka semua. Jadi semua kaumnya buat tak tahu saja. Mereka tahu Nabi Nuh AS datang berdekatan, tetapi mereka buat tak tahu. Sampailah satu tahap Nabi Nuh AS terus mendekati tempat jamuan makan ataupun tempat yang kaumnya mengadakan jamuan tersebut. Dan sebaik saja sampai Nabi Nuh mendekati mereka, apa yang berlaku? Kaumnya terus beramai-ramai menyerang Nabi Nuh AS sambil memukulnya dan mengajak budak-budak ataupun kanak-kanak yang ada pada ketika itu supaya melontar Nabi Nuh AS dengan batu. Bayangkan apa yang Nabi Nuh AS perlu tanggung. Orang kata semasa dia cuba untuk mendekati kaumnya untuk mengajak kembali kepada Allah SWT, banyak sangat cabaran. Jadi kebetulan semasa hadirnya Nabi Nuh AS dalam majlis jamuan makan tersebut, ada pula isterinya dalam majlis tersebut. Jadi keyword yang seterusnya untuk kisah hari ini adalah wafilah. Siapakah Wafilah? Jadi nama kepada isteri Nabi Nuh AS adalah Wafilah. Keyword hari ini. Jadi Wafilah ni isteri kepada Nabi Nuh AS. Beliau merupakan seorang perempuan yang hatinya lebih condong kepada kekufuran. Jadi bila dia nampak je suaminya dipukul, dia bertempik lah meminta kaumnya itu supaya tak memukul lagi suaminya. Dikatakan apa oleh Wafilah ni? Dia kata Nabi Nuh AS sudah gila. Bayangkan seorang isteri cakapkan perkara tersebut di khalayak ramai untuk berhenti memukul suaminya kerana suaminya gila. So bayangkan anda dalam situasi tersebut, anda seorang suami kepada isteri yang berkatakan begitu, pastinya kecewa lah kan. Samalah seperti Nabi Nuh AS, perasaannya pada waktu tu sedih sangat-sangat dan kecil hatilah. Siapa tak sedih? Isteri sendiri katakan baginda begitu. Jadi apa yang Nabi Nuh buat setelah itu? Nabi Nuh terus menadah kedua-dua tangan, mohon lagi kehadrat Allah SWT dan memohon petunjuk Allah SWT. Tiba-tiba apa yang Allah hadirkan, muncullah malaikat Jibril AS lalu memberitahu kepada Nabi Nuh bahawa malaikat Jibril ada membawa sebiji benih pohon kayu dari syurga. Jadi malaikat Jibril AS suruh Nabi Nuh supaya menanam biji benih itu di puncak bukit. Di puncak bukit, malaikat Jibril suruh Nabi Nuh tanam biji benih pokok kayu daripada syurga tadi di atas sebuah bukit, puncak bukit. Lalu tanpa membuang masa, Nabi Nuh AS
terus membawa benih pohon kayu syurga itu mendaki bukit. Apa yang berlaku? Sampai je Nabi Nuh AS di puncak tadi, dia terus tanam benih yang diberi oleh Malaikat Jibril. Dan sejak Malaikat Jibril membawa biji benih pohon kayu daripada syurga tadi, Nabi Nuh AS tak pergi ke mana-mana. Hanya diam di rumahnya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu membesarnya pokok daripada biji benih syurga tadi, pokok di syurga tadi. Jadi ada riwayat mengatakan pada ketika Malaikat Jibril AS bawa biji benih pokok syurga tadi, kaum Nabi Nuh AS yang beriman kepadanya pada ketika itu hanyalah 83 orang sahaja. Dan ada setengah riwayat katakan pengikut Nabi Nuh AS hanyalah 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan. Tu ada riwayat mengatakan pengikut. Kiranya adalah pengikut Nabi Nuh AS, bukan tak ada langsung. Jadi masa Malaikat Jibril AS membawa benih tersebut kepada Nabi Nuh AS, sebenarnya Nabi Nuh AS telah pun berdakwah kepada kaumnya selama 900 tahun lebih. Masa Malaikat Jibril sampaikan biji benih pokok tu, sebenarnya Nabi Nuh telah pun berdakwah selama 900 tahun lebih. Jadi disebabkan itulah ada riwayat yang mengatakan bahawa baginda ada pengikutnya. Ada riwayat yang mengatakan 83 orang dan ada yang mengatakan 50 dan 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan. Jadi pada ketika Malaikat Jibril AS membawa benih itu, Nabi Nuh AS, kita boleh nampaklah betapa tabahnya Nabi Nuh AS dalam menunaikan tanggungjawab yang telah dibebani oleh Allah SWT. Jadi di atas tanggungjawab yang Allah berikan kepada Nabi Nuh AS, baginda tak pernah leka, baginda tak pernah lalai dalam memikul tanggungjawabnya, cuba untuk mengembalikan kaum-kaumnya kepada jalan Allah. Jadi setelah 40 tahun berlalu, pokok itu membesar sampai setinggi 100 kaz. 100 kaz, saya tak pasti 100 kaz tu kiraannya bagaimana, tapi mungkin hasta lah, ikut ukuran sehasta atau macam mana pun saya tak pasti, tapi boleh search, anda boleh cuba cari ataupun rujuk kepada ustaz atau ustazah yang lebih fakih. Ketika pokok tu cukup membesar, ianya menjadi buah mulut seluruh ceruk tempat orang-orang pada waktu tu. Jadi semua kaum Nabi Nuh AS merasa pelik dan sangat-sangat hairan melihat sifat-sifat pokok itu, dan semasa kaum-kaumnya sangat-sangatlah asyik dan terpegun melihat pokok yang tumbuh itu. Jadi Nabi Nuh AS cubalah nak tackle balik kaum-kaumnya tadi. Jadi dia berseru lagi kepada kaum-kaumnya, dikatakan, wahai kaumku, pokok inilah yang akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah orang-orang kaum-kaum Nabi Nuh AS mendengarkan seruan tersebut, apa yang mereka buat? Mereka ketawa terbahak-bahak dan mengejek baginda. Dan apa yang baginda masih kekalkan adalah dengan bersabar. Kerana apa? Baginda masih mahu teruskan dakwah tersebut. Jadi setelah apa yang berlaku, apa yang telah Nabi Nuh AS sampaikan kepada kaumnya, seru mereka kembali, masih lagi diperlekehkan. Ada lagi usaha Nabi Nuh AS yang akan saya kongsikan lagi esok. Okey, InsyaAllah ada rezeki, ada masa, kita akan berkongsi lagi berkenaan dengan Nabi Nuh AS. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk anda semua yang menonton. Saya mohon maaf atas segala salah silap, segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang kurang dan lemah yang datang daripada saya, dan saya mohon keampunan kepada Allah atas kekurangan tersebut dan memohon keampunan daripada anda semua sekiranya ada yang terkurang, terkasar bahasa dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.